baru-baru ni agak sedikit tular jugalah di media-media sosial berkaitan tentang satu isu pelitup muka, face mask hauk dan face mask yang ada sirin. Saya tak nak ulah berkaitan apa yang berlaku tu, sebab saya tahu semua dah sedia maklum face mask hauk dengan face mask yang ada sirin. Kemudian macam-macam jadilah lepas pada tu ya, dalam siri live apa, ada yang buat parodi lah apa. Saya tak mau ulah benda itu, melainkan saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita dalam Islam, kita pakai pelitup muka ini pun dengan tujuan untuk sebagai satu ikhtiar mengekang daripada penularan wabak atau tersebarnya wabak itu, sama ada pernafasan kita, bersin kita. Ia sememangnya merupakan salah satu daripada apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi taklah pakai face mask, Nabi tak pakai face mask, Nabi tak pakai pelitup muka. Tapi di mana dia punya yang dikatakan sunnah tu di mana? Kata Sayyidina kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bisawbihi wa ghadda biha sautahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, baginda Nabi akan menutup wajahnya dengan tangan. Nabi akan menutup wajah Nabi dengan tangan ketika bersin. Tutup wajah atau tutup mulutnya dengan tangan, au bithawbihi, ataupun dengan baju, ataupun dengan kain baju tutup. Wa ghadda biha sautahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merendahkan suara Nabi ketika bersin. Volume suara tu Nabi akan rendahkan. Tidaklah Nabi melepaskan him ho ha apa dak dengan merendahkan suara. Dia, kalau kita tengok, sebab Islam ni dia akhlak, dia agama adab akhlak, dia ada kesantunan dia walaupun dengan bersin sekalipun. Jadi menutup wajah atau menutup mulut ini ketika bersin, rupanya itu adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita hari ini, untuk sebagai satu ikhtiar, kita pakai apa? Face mask. Tutup. Lebih-lebih lagi dalam suasana penularan wabak COVID-19 yang tak menentulah pada ketika ini kan. Ada kes naik, kes turun, ada hari ini tu. Jadi sebagai satu yang kita nak fahami bersama ialah, memang wajarlah untuk nak memastikan face mask atau pelitup muka yang kita pakai itu berkualiti. Maknanya memang betul-betul dia maknanya sikit sebanyak kuman tu tak melekat lah, kan. Dari sudut kualitinya, dari sudut kebersihan face mask kita itu. Cuma bila kita bercakap tentang soal kualiti ni, maknanya bila kita cakap saja, maka kita kena buatlah kualiti tu. Jangan kita cerita ke orang kualiti bumbang-bumbang, lalah kita sendiri pun keluarkan benda tak kualiti pula. Macam mana kan? Tak adalah, ini sekadar pesanan nasihat saja pada semua sekali, termasuk saya yang bercakap. Namun kita jangan lupa, sekarang ini atau ketika video ni sedang dirakamkan, kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijrah ini. Jangan lupa tentang satu lagi bentuk kualiti. Kualiti apa? Iaitu kualiti hati dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kualiti hati dalam bulan Ramadan. Kenapa saya katakan kualiti hati dalam bulan Ramadan? Satu, Ramadan mengajar kita supaya jadi orang yang tawadhu', orang yang merendah diri. Apa makna orang yang merendah diri? Seorang yang senantiasa sedar diri bahawa dirinya banyak kekurangan, dirinya serba kelemahan. Dan orang yang senantiasa menganggap dirinya serba kekurangan, serba kelemahan ini, antara kelebihan dia adalah dia akan senantiasa menganggap bahawa dia ini banyak kurang
dan dia tak tergamak untuk nak merendah-rendahkan orang, nak mengutuk orang, apatah lagi nak menghina orang lain. Sebab dia sedar dia sendiri ada kekurangan. Tu dia tawadhu'. Iaitu dengan apa? Bila kita berpuasa, kita puasa dalam bulan Ramadan ni kan, kita seolah-olah macam apa, sahabat-sahabat semua, kita kan perutnya berlapar, tak makan apa langsung sejak daripada subuh pagi tadi sampailah ke maghrib nanti. Maka dengan itu, dia membuatkan kita rasa apa tahu? Kita sikit sebanyak dapat menjiwai apa perasaan, bagaimana rasanya hidup orang yang susah. Bagaimana orang-orang susah, orang-orang apa kita panggil apa? Yang hidup mereka ni tak berkemampuan, pendapatan tak menentu ni rasa. Jadi bila kita dapat menjiwai perasaan mereka dengan laparnya perut kita, itu datangnya rasa tawadhu', rasanya merendah diri. Ya, janganlah kita duk merendah-rendahkan orang ya. Kita buat produk apa-apa. Kalaupun produk kita bagus, kita kongsikan pada masyarakat bahawa kita yakin dengan R&D kita, kajian kita, penelitian barang kita ini memang betul-betul berkualiti. Alhamdulillah, tanpa merendah-rendahkan produk lain. Kalau ikutkan dalam akhlak beragama, kita tak boleh macam tu. Tak boleh merendah-rendahkan produk lain. Sebut pula tu, produk tu tak bagus, saya bagus. Dengan dia teruk. Produk dia tak ada jaminan lah, tak kualiti lah, pakai sekejap je tu, tak lama lah. Tak boleh. Kita menampilkan kualiti kita tanpa merendah-rendahkan, memburuk-burukkan, membusukkan pihak lain punya barang ataupun produk. Ingat tu. Jadi kualiti hati kita ketika dalam Ramadan ni perlu dijaga. Sebab salah satu daripada kualiti hati kita yang paling jelas terpancar selain daripada tawadhu', iaitu yang keduanya keikhlasan kita. Tahukah kita bahawa puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang kita tak boleh nak show off, yang kita tak boleh nak menunjuk-nunjuk ke orang. Bukan tak boleh macam mana, memang orang tak tahu pun. Tuan-tuan tahu ke saya puasa tak puasa? Kan dia kata, ustaz penceramah tak puasa, ponteng puasa jadi bakoba ye pula. Kan, mana tahu. Kan, sekali-sekala tumbuh tanduk malas nak puasa ke apa kan, mana tahu. Contohlah, saya pun tak tahu tuan-tuan yang menonton ni puasa ke tak, saya tak tahu. Ini nak menunjukkan bahawa puasa ini benar-benar mengajar kita jadi orang ikhlas. Walaupun orang di keliling kelalang kita ni, kiri kanan kita tak nampak, tak tahu sekalipun, Allah Maha tahu. Didik hati jadi ikhlas. Buat kerja kerana Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Jadi sebagai salah satu, orang panggil apa, manifestasi keikhlasan kita pelbagai jalan, iaitu dengan kita bersedekah, kita melatih hati kita supaya jangan mudah termakan ataupun terpesona dengan puji-pujian orang ramai. Jangan mudah sangat. Dia ingat, dia puji-puji ini satu yang menyembelih. Pujian ini satu benda yang boleh membunuh kamu. Kebanyakan orang yang termakan dengan pujian, banyak orang lingkup akhirnya dia rasa dia bagus, rasa dia best. Ditegur orang, dinasihatkan orang, dah dia tak mau terima dah. Akhirnya wujud satu lagi perangai, dia rasa dialah yang paling baik, dia paling alim, dia paling pandai, dia paling bagus, dia paling soleh sekali. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menganggap diri kamu suci, sedang Allah saja yang tahu siapa di kalangan kamu yang paling yang beriman, yang bertakwa. Allah Ta'ala je yang tahu cerita dalam hati kita ni. Ingat, tu yang kedua. Kualiti apa? Pertama, kualiti hati dari sudut tawadhu'. Yang kedua, kualiti hati dari sudut keikhlasan kita. Yang ketiga, Ramadan juga mengajar kita supaya membentuk kualiti hati yang ketiga, iaitu kesabaran. Maaflah, saya sendiri yang cakap ni pun, boleh cerita dengan orang bab sabar-sabar ni, saya sendiri belum tentu.
Saya sendiri belum tentu. Tapi itu tak bermakna saya tak boleh bersabar langsung. Tak. Kita katakan bahawa diri kita, bahawa kita mampu untuk bersabar, kita mampu untuk hadapi apa jua keadaan. Dalam keadaan kita tahu bahawa kita ni insya-Allah boleh jadi orang yang bersabar. Besar sungguhlah ganjaran dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu ada ganjaran pahala, kurniaan dari Allah yang tidak akan pernah berpenghujung. Oh, banyak ganjaran Tuhan akan bagi. Pasal sabar ni dia umpama matahari. Umpama as-sabru diyaun. Sabar ini umpama matahari. Matahari kan panas. Matahari kan panas. Tapi panasnya matahari itu panas yang menyuburkan. Menyuburkan alam kita. Tanam-tanaman, pokok-pokok, hidup-hidupan semua. Jadi orang yang sabar ni dia macam matahari. Walau dia panas, panas dia itu panas yang menyuburkan hati dia. Dengan sabarnya dia panas-panas juga, tapi dia subur hati dia. Sebab itu orang yang sabar jiwanya subur. Tak sabar masuk kubur. Tu je lah. Itu yang ketiga ya, kesabaran. Cuma bagi kita yang berada dalam Ramadan ni memang teruji sungguh kesabaran kita. Sabar melawan hawa nafsu, sabar dengan yalah, maaf ya, kita tak makan, perut kosong, ada kawan cari pasal kawan, buat hal macam-macam. Kita hangin kadang jadi. Sebab itu kita diajarkan, sebutkanlah pada diri kita, inni shaimun, sungguhnya aku puasa, sungguhnya aku puasa. Dan memang tengah puasa pun, tapi pasal apa nak kena cakap tu, dia macam seolah affirm dengan diri kita bahawa, ingat, Ilyas, ingat, Faisal, ingat. Kau sedang puasa. Kau sedang berpuasa. Faham tak? Macam tu tujuan dia. Baiklah, jadi saya kira sampai di sini saja. Saya tengok keadaan bateri saya pun tak apa nak mengizinkan sangat ni. Tapi saya nak sebutkan sekali lagi sebagai di penghujung bahawa dalam bulan Ramadan, kalau ini adalah peluang yang tidak kita ambil dan tidak kita rebut sebagai satu tempoh untuk memperbaiki diri kita, hati sanubari kita, bila lagi untuk kita nak perbaiki? Sebab apa? Inilah bulan wasulsilatis syayatin, wa fi riwayatin wasufidatis syayatin. Bulan di mana diikat, dibelenggu, setan-setan semua kena ikat. Jadi kalau dah setan semua kena ikat, kita berpeluang sangat-sangat ni tanpa godaan dan gangguan syaitan nak merubah diri, nak memperbetulkan diri, nak mengasuh hati kita jadi ikhlas, jadi baik, jadi sabar. Senanglah. Kalau bulan lain kan payah, baru nak jadi bagus, baru nak ikhlas kan, mari bisikkan. Alah, tak payahlah, jangan lebay. Baru nak jadi sabar sikit, tak payahlah kau ni, ada saja bisik-bisik. Ni sekarang senang. Ke dalam bulan ni pun ada bisikkan juga. Nafsu lah tu. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam usaha perubahan kita nak jadi ke arah yang lebih baik.